Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sebelum kita ni mulakan isi pelajaran, marilah kita ni sama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, hari ni kita ni menyambung isi pelajaran kita ni sambungan daripada minggu lepas. Pelajaran minggu lepas iaitu mengenai dengan Undang-Undang Dadah di negara Brunei Darussalam. Muka surat 37 hingga muka surat 40. Penyalahgunaan dadah adalah satu jenayah menurut undang-undang di negara Brunei Darussalam yang meliputi kesalahan-kesalahan seperti berikut. Apakah kesalahannya? Pertama, mengedar yakni membawa atau menyampaikan dadah terkawal kepada orang lain. Jika sabit kesalahan, siapa-siapa yang mengedar sama ada ia membawa ataupun menyampaikan dadah terkawal kepada orang lain, maka ia adalah satu jenayah. Yang kedua, disabitkan kesalahan iaitu yang apabila membuat atau mengelang dadah terkawal. Siapa-siapa yang memproses mempunyai kilang untuk membuat dadah, maka adalah salah satu jenayah di negara Brunei Darussalam. Seterusnya, kesalahannya adalah siapa-siapa yang mengeksport atau mengimport dadah terkawal, sama ada yang mengeksport ataupun import di luar negeri ataupun di dalam negeri, maka ia adalah salah satu undang-undang jenayah di negara Brunei Darussalam. Seterusnya adalah jika sabit kesalahan apabila orang itu memiliki dadah terkawal. Ia mempunyai, ia terdapat dadah ini, maka ia akan disabitkan sebagai satu jenayah. Seterusnya yang kelima, jika disabitkan iaitu orang yang memakan dadah terkawal. Tadi memiliki, sekarang ia memakan. Siapa yang memakan dadah terkawal ini pun akan disabitkan sebagai undang-undang jenayah. Seterusnya, yang keenam, memiliki peralatan untuk memakan atau menggunakan dadah. Ini siapa-siapa yang mempunyai barang untuk menggunakan dadah ataupun untuk membuat dadah, maka ia disabitkan sebagai satu jenayah di negara Brunei Darussalam. Na'udzubillahi min zalik. Dan akhir sekali iaitu yang ketujuh, orang yang menanam pokok ganja, pokok pupi dan pokok kuka. Siapa-siapa yang menanam pokok-pokok dadah ini pun ia akan disabitkan sebagai satu jenayah undang-undang di negara Brunei Darussalam. Ini adalah tumbuh-tumbuhan dadah. Untuk orang yang membuat dadah, mereka akan menggunakan pokok ganja, pokok pupi ataupun pokok kuka. Jika sabit kesalahan, seseorang itu boleh dijatuhi hukuman berdasarkan jenis kesalahan yang dilakukan, jenis dadah dan berat dadah yang dimiliki. Antaranya hukumannya ialah yang tadi cikgu terangkan, siapa-siapa yang memiliki ataupun mengedar, mengimport, mengeksport, menanam, maka jika sabit kesalahan, ianya akan penjara maksima 10 tahun atau didenda sebanyak RM20,000 atau kedua-duanya sekali bagi kesalahan seperti memakan dadah terkawal jenis ekstasi, jenis dadah ekstasi ataupun ketamin. Ini jenis dadah ketamin ataupun dadah air amin 5. Siapa-siapa yang memiliki ataupun memakan, maka ia akan didenda maksima 10 tahun ataupun denda usin sebanyak RM20,000
ataupun kedua-duanya sekali. Na'udzubillah min zalik. Yang kedua, apa dendanya, iaitu penjara minima 20 tahun dan 15 kali sebatan dan maksima 30 tahun dan 15 kali sebatan. Kesalahan seperti mengedar syabu seberat berapa? 20 gram hingga 50 gram. Siapa-siapa yang mengedar, artinya mengedar itu berjual syabu, yang jenis syabu sebanyak 20 gram. Beratnya sebanyak 20 gram hingga 50 gram, maka penjaranya adalah minima 20 tahun dan 15 kali sebatan. Na'udzubillah min zalik. Dan maksima 30 tahun dan 15 kali sebatan. Siapa-siapa yang mengedar syabwa sebanyak 20 gram dan 50 gram. Na'udzubillah min zalik. Jika sabit kesalahan, apa yang diberikan denda iaitu hukuman mati. Na'udzubillah min zalik. Hukuman mati bagi kesalahan seperti mengedar ekstasi lebih daripada 50 gram. Siapa yang mengedar ekstasi, ini lebih berat, lebih daripada 50 gram, maka hukumannya adalah mati. Dan seterusnya, hukuman mati juga bagi kesalahan seperti membuat atau mengelang darah terkawal jenis syabu ataupun heroin. Ini pun siapa-siapa yang mengelang dada ataupun memproses dada, membuat dada jenis syabu atau heroin akan menerima hukuman mati. Na'udzubillah min zalik. Hebat-hebat ia punya denda sehingga hukuman mati. Seterusnya adalah bahaya penyalahgunaan inhalan. Inhalan. Apakah dia inhalan ini? Inhalan ialah bahan toksit ataupun racun yang dihidu atau disedut yang boleh mengakibatkan gangguan sistem saraf, otak dan perubahan tingkah laku. Jenis toksit yang beracun. Toksit dan racun yang boleh menyebabkan sistem ketani punya badan menjadi rosak, iaitu yang jenis disedut ataupun dihidu. Ini menyebabkan sistem badan ketani menjadi rosak dan tingkah laku ketani berubah. Dan seterusnya dua, apakah dia inhalan? Iaitu jenis bahan inhalan yang digunakan antaranya ialah gam, cat, petrol, minyak tanah dan pemetik api. Yang ketani gunakan untuk mencat ataupun menggam, minyak tanah, pemetik api. Kalau ketani salah gunakan, ia akan menjadi dadah. Na'udzubillah min zalik. Jadi ketani mestilah berhati-hati. Terusnya yang ketiga, apakah dia inhalan ini? Okay, inhalan ialah penyalahgunaan inhalan menyebabkan kemudaratan dan kebinasaan kepada pelakunya seperti kerosakan otak yang berkekalan sehingga menyebabkan hilang daya ingatan, hilang daya pendengaran, percakapan tidak terang, mata dan hidung berair, degupan jantung tidak stabil yang boleh menyebabkan serangan jantung serta boleh menyebabkan kematian. Na'udzubillah min zalik. Orang yang menghidu, menyiruk, boleh menyebabkan kemudaratan dan membinasakan ketani punya anggota sistem badan sehingga boleh menyebabkan degupan jantung ketani indah stabil dan menyebabkan serangan jantung dan boleh membawa kepada kematian. Na'udzubillah min zalik. Mesti kita ni hindari perkara-perkara yang indah baik macam ni. Yang keempat, Islam melarang kita daripada melakukan perkara-perkara yang merosakkan dan membinasakan diri sendiri. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 195 yang bermaksud Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu sengaja menjerumuskan diri kamu ke dalam kebinasaan. Di dalam Al-Quran sudah memberitahu apa-apa ataupun perkara-perkara yang boleh memudaratkan, membinasakan diri kita ni adalah dihukumkan
haram. Jadi apabila dihukumkan haram, kata ni janganlah sama sekali menghampiri perkara-perkara yang memudaratkan diri sendiri, keluarga, bangsa dan negara. Yang kelima adalah penyalahgunaan inhalan juga adalah perbuatan melanggar undang-undang jika sabit kesalahan. Pesalah boleh didenda tidak melebihi daripada RM5,000. Penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Orang yang menghampiri ataupun menggunakan inhalan pun juga akan disabitkan undang-undang kesalahan, iaitu tidak melebihi daripada RM5,000 Brunei dan penjara tidak melebihi daripada 5 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Jadi kita ni sudah mengetahui bahawa dadah atu adalah najis. Jadi bila sudah najis, kita ni janganlah menghampiri, janganlah sama sekali terjerumus kepada perkara-perkara yang tidak baik. Seperti penyalah penggunaan dadah. Kita ni mestilah mengharumkan nama diri kita ni, keluarga, bangsa dan negara. Okay, mungkin sampai di sini saja pengajaran dan pembelajaran kita ni mengenai dengan penyalah penggunaan dadah. Okay, Cikgu harap pelajar-pelajar dapat membacanya dengan baik dan memahaminya sebelum menjawab soalan. Okay, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.